Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari, doa kunut nazilah dibacakan, pelbagai perkara berlaku terhadap pembangkang. Banyak perkara-perkara yang menarik yang berlaku, antaranya perkara-perkara yang disebut sebagai nasib yang malang menimpa Perikatan Nasional. Rupa-rupanya, menurut seorang pemimpin, beliau kata kunut nazilah sesama muslim lambang pemikiran gulau PAS. Kenyataan timbalan Presiden PAS Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man mempertahankan penggunaan kunut nazilah sesama muslim melambangkan pemikiran gulau dalam PAS. Kata seorang pengguna TikTok, Sahrul Mad. Inilah pemikiran yang ada dalam PAS, kata beliau. Bacaan kunut nazilah oleh MP Ahli Parlimen Jasin Zulkifli Ismail dalam himpunan turun Anar bukan kali pertama. Sebelum itu pun sudah dibaca dalam parlimen dan sebelum itu ia dibacakan oleh pemimpin PAS dalam acara-acara berbeza. Inilah pemikiran PAS. Apabila berbeza pandangan, pegangan politik, maka perbezaan itu dihukum seolah-olah perbezaan itu di kalangan orang bukan Islam. Dalam konteks kerajaan sekarang, kata beliau, Tuan Ibrahim kata mereka yang zalim dan zalim itu pada pandangan PAS, tetapi kezaliman yang PAS itu ialah sebenarnya apa yang dibuat oleh Perdana Menteri jauh lebih baik berbanding semasa mereka menjadi kerajaan. Cuma apabila berbeza pandangan dan kerajaan, apa yang dibuat oleh orang lain semuanya zalim, kata beliau. Seringkali netizen, khususnya penyokong kerajaan, menyatakan bahwa PAS ini pelik. Kalau orang buat, dia kata haram. Tapi kalau dia buat, dia kata betul, kata beliau. Kalau dia buat, itu tidak kejam. Tapi kalau orang lain buat, dia kata kejam. Semua ditunggang sesuka hati, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Anwar. Dan ini Transovictor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita menjadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tapi dengan terapi imun Transovictor for Life ini, imun badan kita dididik, diajar dan dirangsang serta mempunyai memori tentang semua jenis penyakit, semua jenis virus, semua jenis masalah kesehatan. Apabila imun badan kita menjadi kuat, imun badan kita akan mempertahankan diri kita seterusnya melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Akhirnya kita boleh sembuh. Dengan itu dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ini adalah produk yang lulus KKM, halal dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh Malaysia dan di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya tentang ulasan kali ini ialah betapa PAS memang suka menunggang apa sahaja yang boleh ditunggang. Kata seorang pengguna TikTok ini, dia kata, saya kira pandangan ini adalah pandangan jumud gulau. Pandangan mereka saja betul, walaupun beberapa mufti dan ulama telah pun menyatakan bahawa pandangan bacaan kunut nazilah sesama muslim diharamkan. Tapi itulah keadaannya apabila para pemimpin PAS suka menggunakan apa yang mereka anggap betul pada pandangan mereka sahaja. Kalau orang lain yang buat, dia kata salah. Apa pula pandangan Anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Dalam pendedahan siri kali ini, siri pendedahan yang seterusnya, persoalan daripada netizen, siapa reformis palsu dalam pembangkang sekarang, kita akan bongkar sedikit demi sedikit. Saudara-saudara sekalian, ulasan ini akan membongkar tokoh-tokoh pembangkang yang dulunya jerit reformasi, lawan Mahathir, lawan sistem, tapi hari ini mereka sendiri tidur sebantal dengan golongan yang pernah mereka benci. Selama ini mereka kata Mahathir adalah kuku besi. Selama ini mereka katakan Mahathir diktator.
Selama ini mereka katakan Mahathir tidak mempunyai hati perut. Selama ini mereka katakan Mahathir kronisme. Selama ini mereka katakan Mahathir salah guna kuasa dan gila kuasa, tak tahu bila nak berhenti. Tapi kini terbukti mereka bukan sekadar tidur sebantal, tapi tidur sekatil, tidur sekelambu, tidur bersama, dan mungkin berpeluk-pelukan lagi kerana betapa mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Siapa reformis palsu dalam pembangkang itu sekarang? Mari kita teruskan. Dulu kau jerit lawan Mahathir. Dulu kau maki sistem korupsi. Tapi hari ini kau peluk mereka semula. Inilah wajah sebenar reformis yang palsu. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada penyakit. Penyakit akan berakar di dalam tubuh badan kita, lalu kita sengsara dan tak sembuh-sembuh. Tapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life ini, imun badan kita jadi kuat, dididik menjadi bijaksana, dan ada kepandaian luar biasa untuk melawan penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat, kita sembuh daripada penyakit. Dapatkan produk ini melalui nomor telefon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan Malaysia, halal dan luar biasa. Dapatkannya sekarang, karena ini adalah jawapan doa yang Anda doa-doakan selama ini. Kalau Anda tolak, mungkin Anda sedang menolak jawaban doa Anda selama ini. Saudara, inilah wajah sebenar reformis palsu yang ada dalam parti pembangkang sekarang. Pertama, Azmin Ali. Dulu timbalan Anwar. Dulu kau laungkan Mahathir adalah pemimpin teruk. Tapi kini kau tinggal sebantal dengan beliau. Dulu Azmin Ali, timbalan Anwar, kini musuh dalam selimut. Beliau merupakan bekas setiausaha sulit Anwar Ibrahim, ikon reformis atau reformasi 1998. Tapi pada tahun 2020, beliau pula jadi mastermind langkah Sheraton. Kau hancurkan kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada waktu itu demi kuasa yang segera. Beliau telah menghancurkan mandat rakyat, menaikkan kerajaan pintu belakang yang disebut tebuk atap. Tetapi itulah lumrahnya jika membuat sesuatu yang tidak baik pada awalnya, pengakhirannya juga adalah teruk. Apakah reformasi atau sebenarnya kau cuma gilakan kuasa dari dulu? Kedua, Saifuddin Abdullah. Lompat, dan lompat lagi. Beliau merupakan bekas ahli UMNO yang masuk PKR kemudian masuk pula Bersatu. Dulu kau lawan Mahathir, kemudian jadi jurucakap Mahathir. Kini entah ke mana arah prinsipnya. Kalau angin bertiup ke kiri, dia ke kiri. Bertiup ke kanan, dia ikut. Di mana prinsip reformasi? Seterusnya, Latifah Koya dan geng NGO. Dulu aktivis anti-kronisme. Lantang desak siasatan terhadap Mahathir dan kroni. Tapi bila ada jawatan dalam SPRM, dia membisu bila nama orang atas disebut. Bila kau pegang kuasa, tiba-tiba hilang suara. Zuraidah Kamarudin. Reformasi atau reformis konon tapi rakus kuasa. Bekas sayap wanita reformasi. Beliau antara yang kuat menjerit masa Anwar di penjara. Tapi beliau telah lompat ke Bersatu demi jawatan menteri. Kini tidak relevan, tapi tetap anggap dirinya wira wanita. Wira sebenar tak khianat kawan yang pernah mereka pertahankan. Kelima,
Pemimpin bersatu gunakan naratif rakyat tapi kaya luar biasa. Mereka sedang menghina kerajaan, kononnya nak bantu rakyat. Tapi akaun milik keluarga mereka penuh berjuta-juta ringgit. Mereka pakai baju reformasi, tapi makan hasil sistem bobrok. Reformasi bukan gaya pakaian, ia perjuangan, dan mereka sudah lama menjualnya. Saudara-saudara sekalian, reformasi palsu lebih bahaya dari musuh sebenar. Mereka menggunakan nama reformasi untuk dapatkan sokongan. Tapi bila berkuasa, mereka hianati rakyat, hianati sahabat, hianati prinsip. Hari ini kita tahu siapa musuh, tapi esok kita mesti tahu siapa pengkhianat bertopeng perjuangan. Ekstra saudara, reformasi sebenarnya masih hidup, tapi bukan pada mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.